kita akan tengok step by step lah. Okay, tapi siapa yang dah pernah belajar masa SPM tu mungkin mudah bagi mereka lah yang dah pernah belajar. Yang dah ada basic tu akan lebih mudah faham lah. Okay, berbanding mereka yang baru nak belajar. Okay, tapi siapa yang baru nak belajar pun kalau betul-betul fokus dan banyak buat exercise, insyaAllah tak susah pun sebenarnya account ni. Dia just technical punya subjek yang senang je. Okay, tak susah mana pun sebenarnya kalau yang basic ni lah. Okay, so semua okey ke ni? Suara okey tak suara saya? Boleh dengar tak? Okey? Boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah, harapnya kekal lah. Tak ada timbul masalah. Okey. Alright. So untuk pengarah semua juga pagi ni ada perhimpunan bulanan perhimpunan bulanan staff lah. Okey, di mana untuk pengarah semua tahu tak? Kita dah dapat pengarah baru. Semua tahu tak cerita? Tahu. Tahu kan? Okey. So pengarah ada yang tak tahu? Okey. Okey, so hari ini adalah hari terakhir untuk pengarah yang lama lah, yang Tuan Haji Isa tu. Okey. Tuan Haji Isa dia akan berpindah ke Politeknik Podisin tak silap saya, dan akan digantikan dengan Puan Hajah Norehan. Kita punya pengarah baru, harap semua lepas ni boleh kenal lah. Puan Hajah Norehan dia daripada JP lah. Okay, dia daripada jabatan kita lah. Okay, so dia naik jadi pengarah Polisas. Okay, so harap semua nanti boleh kenal lah, boleh tengok kat laman web ke FB Polisas kan untuk tengok ni lah. Alright, okay. So mungkin harapnya pukul 10 ni clear lah, sebab dia orang dah start ada perhimpunan bulanan. Macam saya tak terlibat lah sebab dia tak bagi ramai-ramai kan. So dia cuma setiap jabatan tu cuma 10 orang staff saja yang kena hadir ke Dewan. Okay, so mungkin yang ada kelas ni dikecualikan lah. Okay, so kita nak sambung. Okay, nak sambung untuk pengiraan untuk mengira Sochi. Kita step Sochi. So saya akan share kita punya slide yang untuk hari ni lah. Okay, slide untuk hari ni. Okay, tu nak tengok masih lagi 18 orang. So 4 orang masih belum bangun ataupun belum hadir lagi. Okay, semua boleh nampak tak example problem tu? Nampak. Boleh nampak? Boleh. Okay, so saya besarkan. Okay, sebentar saya nak ambil saya punya writing pad sebentar. Okay. Right, so masih ada ke? Dengar tak? Dengar. Ada. Okay, ni example problem lah. Okay, example problem. So anda boleh tengok kat situ. Okay, ini adalah balance ataupun baki-baki account. Baki-baki account daripada ledger dan juga trial balance tu dah. Okay, so daripada sini kita dah ada baki-baki kan. Biasa kita akan ambil daripada trial balance lah. Okay, tapi ini saya tak buat trial balance lah. Kita buat terus dia punya baki-baki account. So daripada baki-baki ataupun balance account ni, so kita akan sediakan Sochi dan juga Sophie. Okay, kita akan sediakan Sochi dengan Sophie. Sebelum nak sediakan Sochi, Sophie, step yang pertama, siapa yang dah check up tu tak ada masalah, tapi siapa yang baru nak belajar tu, step yang pertama kita kena pasti. Okay, sama ada account tu, account asset, liability, okay, equity, revenue ataupun expenses. Okay. So kita kena pastilah step 1 step 1. Langkah yang pertama anda kena classify lah. Okay, classify account tu, account asset, liability, equity, revenue atau expenses. Okay, di mana? Okay, kalau account ni, okay, account liability, okay, asset ini, okay, kita banyak akan masuk dekat soft P. Okay, kita akan masuk dekat soft P. Okay, revenue dengan expenses kebanyakannya kita akan masuk dekat Sochi lah. Okay.
SOCI ialah statement of comprehensive income, SOFI ialah statement of financial position lah. Okay, so anda kena classify lah. Okay, untuk anda kena classify supaya tak tersilap masuk account ni masuk dalam SOFI, SOCI. Sebab pentinglah untuk anda classify dulu step pertama ni. Kalau anda tak classify pun tak, step 1 ni pun tak lepas, agak sukar untuk anda menyediakan SOCI dengan SOFI. Okay, alright. So harap semua dah kenal lah. Setelah lepas kita dah buat ni kan, kita dah belajar sikit apa asset, liability. Okay, harap siapa yang belum kenal tu harap boleh belajar lah. Okay, okay, ada intensively bila belajar online, kena ada intensively untuk belajar lah. Okay, pergi kepada ni. Okay, ni saya coloring lah. Okay, saya color kan supaya nampak, anda boleh nampak lah. Okay, perbezaan antara asset, liability, equity, revenue dan juga expenses. Okay, so saya dah colorkan siap-siap kat sini lah. Okay, di mana asset saya colorkan warna biru kat situ kan, nampak warna biru tu. Okay, cash 5,000, bank, okay, closing stock, account receivable 10,000. Anda juga boleh gunakan kaedah warna-warni lah, sebab kadang kita menggunakan warna-warni, kita punya otak tu, kita punya brain tu lebih senang ingat kan, dibandingkan kita just guna colour biru dengan hitam, biru hitam kan, guna pensel itu sebagainya, so mungkin susah nak ingat kadang tu. Okay, so saya coloring lah untuk saya punya PowerPoint ni. So anda tengok kat sini, cash kita saya birukan. Okay, saya dah, kita nak classify lah. Okay, kemudian liability saya colorkan warna merah. Liability ada dua je, iaitu loan dengan account payable. Okay, kemudian equity saya akan warna kuning satu je, iaitu capital, okay, 45,000. Kemudian revenue ialah hasil lah. Okay, revenue iaitu sale, commission receive, return award ni ialah yang berlawanan dengan purchase sebenarnya. Okay, di mana barang-barang yang kita pulangkan balik pada supplier kita lah, dijadikan jadi hasil sebab mengurangkan tu lah, dia mengurangkan purchase. Okay, dan discount receive kalau kita dapat discount daripada supplier kita. Okay, itu revenue. Kemudian expenses, okay, yang warna hijau. Expenses biasanya memang banyak. Biasanya expenses dalam mana-mana bisnes pun memang expenses yang paling banyak, tapi dia biasanya amount yang kecil lah. Okay, antaranya lah carriage inward ni adalah angkutan masuk angkutan masuk. Okay, kos angkutan masuk lah bila kita beli barang lah. Okay, kos angkutan masuk. Okay, kos angkutan untuk beli barang. Kemudian purchase untuk beli barang. Custom duty ni lah duty custom. Okay, bila kita beli barang dari luar negara kan, kita kena cukai kan, so duty custom lah. Kemudian opening stock. Okay, opening stock ni stok awal lah. Okay, stok awal, stok bulan lepas. Okay, saya colorkan hijau sebab ia akan masuk dalam SOCI saja. Okay, kemudian salary expenses. Ni expenses lah. Kemudian ada return inward. Return inward ni ialah yang berlawanan dengan sale. Okay, dia kita pulangkan barang balik pada supplier kita. Okay, ada soalan tak kelas tentang untuk classify? Tak ada. Classify. Okay, so anda kena classifying lah. Okay, mana satu asset, liability, equity, revenue, expenses. Okay. Yang closing stock anda tengok kat sini. Closing stock dia adalah asset, tapi dalam masa sama saya tanda star kat sini. Sebab apa saya tanda star? Sebab closing stock ni special sikit. Okay. Closing stock ni special, dia kat SOCI pun masuk, kat SOFI pun masuk juga. Closing stock special sikit. Dekat SOCI pun dia masuk, kat SOFI pun dia masuk yang closing. Sebab saya tanda star kat situ. Okay. Closing stock ni dia akan masuk di dua tempat. Kalau yang lain tu, akaun yang lain tu dia akan masuk satu tempat saja, sama ada SOFI ataupun SOFI. Okay, so kalau kita tengok di atas tu, okay, yang di atas ni liability, equity, ini semua kita akan masuk dekat SOFI yang kita akan belajar nanti lah. Okay, kemudian nanti, okay, yang revenue dengan expenses ni kita akan masuk dekat SOCI. Okay, sebab tu pentingnya untuk kita kelaskan lah. Okay, account tu account asset, liability, revenue, expenses supaya tak tertukar. Okay. Boleh kelas. Ada soalan tak untuk classify? Ada sebarang soalan? Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Ada boleh Okay, itu step pertama lah. Okay, anda dapat balance, kemudian anda kelaskan.
Okay, iaitu asset, liability, equity, revenue dengan expenses. Tapi siapa yang dah cekap tu boleh masuk terus je sebenarnya. Kalau siapa yang buat latihan banyak, dah exercise, dia buat banyak kadang tengok dah tahu dah asset, liability. Okay, kelebihan daripada mereka yang dah banyak buat latihan, dah cekap lah. Okay, kalau siapa yang baru nak tu kena buat step pertama untuk betul-betul kelaskan lah. Okay, kita dah kelaskan, so kita boleh masukkan lah. So untuk hari ni kita tengah belajar Soci. Okay, di mana kita nak kira gross profit dululah. Okay, gross profit ataupun untung kasar, kira untung kasar. Alright. Okay. So kita balik. Okay, so step tu kita kena prepare lah the statement of profit income ataupun Soci. Okay, so anda kena ada pensel, kertas. Okay, so kena ada pembaris satu lagi. Okay, so tak adalah buat garisan bengkok kan. Tak adalah buat garisan bengkok. So sama juga macam trial balance, mesti ada tajuk di atas. So letaklah nama company anda tu atas. Letak nama company. Okay, kemudian statement of profit income, Soci. Kemudian tarikh. Date lah. Date. Okay, boleh kelas. Okay. So di atas tu letak nama company anda, nama bisnes anda. Kemudian letak statement of comprehensive income as at bila tadi. Biasanya pada hujung tahun lah. Okay, hujung tahun atau hujung tempoh. Ada setengah bisnes dia tak tutup. Bulan 12 ada juga tutup. Bulan 6, ada tutup bulan 7 bulan tu pada bisnes tu lah. Okay, biasanya dah tempoh setahun lah. Lepas setahun kita kena buat. Lepas setahun kita nak tengok berapa kita punya untung kita, keluar-keluaran kita. Okay. Gitu. Okay, so anda kena ingat lah, kena faham dan kena ingat format ni. Memang dalam exam dia tak bagi format ni, anda kena faham untuk tu, kena buat exercise banyak supaya bila anda buat exercise banyak, anda kena ingat lah format ni. So mula-mula kita letak tajuk, okay. Sekali, nombor 1, satu. Okay, yang bahagian kedua, yang ni lah. Okay, ni bahagian kedua. Alhamdulillah. Akhir. Tekan ni. Okay, bahagian yang kedua, yang ni lah. Okay, anda kena sediakan di mana petak-petak ni. Anda kena sediakan 1, 2, 3, 4 kolom. Okay, ada 4 kolom ni 4 kolom ni bukan apa. Okay, yang ni ialah untuk letak nama-nama account. Sebelah yang 3 kolom lagi untuk letak amount. Kenapa tak letak satu saja? Kalau letak satu, nanti dia punya pengiraan dia tu tak nampak sistematik. Okay, sebab kita letak 3 kolom. Okay, sebab kita letak 3 kolom. So saya type lah. Okay, so saya type sale. Kita tengok balik previous sale berapa. Okay, sale kita 100,000 So kita masuk lah. Next. Okay, sale kita letak kat sini. Sekejap. Okay, saya tulis lah. Okay, 100,000. Kita letak sini kolom yang kedua. Sebab kita nak kira net sale. Kita nak cari apa jualan bersih dulu. Okay, untuk mencari jualan bersih ialah sales return tolak dengan return inward ataupun sales return. Okay, so kita tengok balik previous. Okay, kita tengok kita punya sale tolak dengan return inward. So return inward kita ialah 4,000. Okay, so next tolak lah 4,000. Kita buat kurungan supaya kita nampak dia punya tu, kita tolak lah sebenarnya 4,000. Okay. Alright. So 100,000 tolak 4,000 berapa kelas? 96,000. Berapa kelas? 90? 6. Betul Okay, congak-congak itu pun boleh kan. Tapi kalau dilibatkan amount yang agak sukar untuk dicongak tu, anda kena gunakan kalkulator lah. Okay, kena gunakan kalkulator. So Tak ujung. okay, letak kat sini. Okay, letak kat sini. Okay, letak kat kolom yang ketiga lah. Okay, net sale tu. Boleh kelas untuk mengira net sale? Untuk mengira Boleh. Jualan bersih. Boleh. Ada yang tidur semula pagi-pagi. Pukul 10 lah ni, patutnya dah segar ni kan. Patutnya dah sarapan. Okay. Alright, so boleh
Untuk mengira net sale, untuk mengira net sale senang saja. Okay, iaitu sale dollar return inward ataupun sale return. Okay, senang je. Okay, boleh Okay, so kita pergi kepada itu step yang kedua. Ya, step pertama letak tajuk, step kedua kita kira net sale, step yang kita nak kira apa sold of goods ni lah, nak kira yang bahagian ni complicated sikit lah. Okay, so bahagian yang pertama yang kita letak ialah opening stock. Kita letak opening stock letak opening stock, kita tengok opening stock kita berapa? 10,000 Okay, opening stock kita 10,000, kita letak di yang di tengah. Okay, kotak di tengah. Okay, semua boleh nampak? Okay, opening stock. So jangan pilih closing stock, pilih opening stock. Okay, opening stock. Kat sini dalam file ada tulis opening stock ataupun ditulis stock, kemudian ditulis pada awal bulan lah, ditulis 1/1 ke sebagainya lah. Okay. Kemudian kita nak okay, ada. Kenapa tu? Ada soalan? Tak ada. Okay, kita pergi kepada purchase, kita masuk purchase pula. Okay, cari purchase. Mana purchase? Purchase 58,000. Okay, kita masuk purchase kat sini. Okay. Okay, purchase kita letak kat situ lagi sekali sebab kita nak mencari net purchase dahulu. Opening stock tu kita letak tengah, nanti kemudian baru kita akan tambah dia. Okay, kemudian nanti baru kita akan tambah dia. Okay. So purchase kita letak 58,000, kemudian kita tolak dengan return inward. Kita tolak dengan return inward, kita tengok return inward kita berapa. Okay. Return outward. Return outward 3,000 Okay, return outward ni yang mana kita pulangkan balik barang kepada kita punya supplier lah. Okay, 3,000. Okay, 3,000. Okay, so 58,000 tolak 3,000 berapa kelas? Boleh congak je ni. 50 berapa? 55. 55 kan, boleh congak sikit kan. Tu kalau yang pada saya buat yang contoh ni senang sikit nak congak lah sebab saya buat yang belakang tu just 3 tu senang congak. So net purchase kita buat kat sini 55,000 lah. Okay. 55,000 net purchase. Okay. Boleh. Kita dah kelas setakat ni. Ada sebarang soalan tak? Sebelum kita nak pergi pada next step. Boleh. Cik, yang opening stock tu memang letak situ je ke? Letak situ kan? Kita belum tambah. Memang letak di tengah tu. Nanti kita nak kira cost of goods ni baru kita tambah. Sekarang kita nak purchase dulu. Okay. Opening stock ambil di kolom yang kedua. Boleh. Boleh. Okay, ikut je format ni. Jangan kenapa. Tapi kalau anda nak ikut sekalian, nak buat satu kolom, tapi kalau anda faham yang boleh dapat jawapan yang betul pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi 3 kolom ni nampak cara situ sebenarnya. Okay. Boleh. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Sambung step itu step. Yang ketiga step yang keempat kira cost of goods sold. Ketiga. Okey, tambah custom duty custom duty kita tambah. Tengok custom duty kita berapa. Okey, custom duty kita 5,000. Kemudian carry inward. Carry inward kita 2,000. Okey. So, next. 5,000 dengan 2,000 kan custom duty kita letak di kolom yang ke tengah juga lah. 5,000. Sambungan dia boleh tadi sebab tak cukup surat. Saya buat dua surat ni. Okay, sambungan dia. Okay, kemudian tadi 2,000 kan? 2,000. Okay, so sekarang kita boleh kira cost of goods sold lah. Okay, cost of goods sold. Okay, so macam mana kira cost of goods sold senang je. Okay, iaitu opening stock 10,000. Kita campur dengan net purchase 55,000. Okay, campur Okay, kita campur dengan custom duty 5,000 dan kita campur dengan carry inward 2,000.
Okey, boleh kelas. Okey, saya ulang. Untuk kira cost of goods sold, kita ambil opening stock 10,000. Okey, kita campur dengan net purchase 55,000. Kemudian kita campur dengan custom duty 5,000. Kemudian kita campur dengan carry forward 2,000. Okey, boleh kelas? Boleh tak? Halo. Boleh. Kira untuk saya. Tolong kira. 10 campur 5. 65 kan? 65 campur 7,000. Berapa kelas? 72. 72,000. 72. So, cost of goods sold kita ialah 72,000. Okey. Cost of goods sold. Okey. Okey, cost untuk kita menjual barang tersebut lah. Okey, cost untuk menjual barang tersebut. Okey. So, kita boleh selesai lagi. Okey, step yang kedua terakhir sebelum kita nak mendapatkan gross profit ataupun gross loss, kita perlu cari sale cost. Okey, cost jualan. Untuk mendapat cost jualan senang iaitu cost of goods sold tolak dengan closing stock. Okey. Kena tolak, akan tambah. So kita tengoklah kita punya closing stock berapa. Okey, so closing stock kita 45,000. Okey, 45,000 closing stock kita lah. Okey, stok akhir. Okey. Apa sikit tu? Off mic, siapa tu? Ganggu kelas ni. Okey, 45,000 lah. Okey, tolak closing stock 45,000 baru kita akan dapat sale cost kita lah. So 72,000 tolak 45,000 berapa kelas? Tolong kirakan. Tolong kirakan. Berapa kelas? 67,000. Berapa? Semula. 67. 77,000 betul. 72 tolak 45,000. Are you sure? 27,000. 27 tu lah. 7 tu pelik pula. 27,000 kan. Okey, so sale cost kita ialah 27,000. Okey. Okey, so sekarang kita boleh kira dah kita punya untung kasar ataupun rugi kasar. Okey, so kalau yang ni 27,000 ni lebih daripada net sale. Okey, so dia akan ni lah, so 27,000. Saya tulis kat atas lah 27,000. Kita punya tu. Lah kita cari punya net sale cari yang atas tu net sale. Okey, net sale kita ialah 96,000 kan? Okey, 96,000 lah. Okey, so 96,000. Okey, 96,000 tolak 27,000. So nampak kat sini net sale lebih daripada sale cost kan? So maksudnya kita dapat untung lah, kita dapat profit. So boleh tolong kirakan 96 tolak 27 berapa kelas? 96k tolak 27k dapat berapa? 69,000. Okey, so kita dapat untung sebanyak, untung kasar sebanyak 69,000. Dah siap. Okey, boleh tak? Boleh tak Encik, kelas? Ya. macam mana nak tentukan kedudukan amount tu? Kan dia ada 3 kolom. Macam mana kita nak tahu kan? Ikut je lah. Tak tahu ni format dia ni kena ingat lah. Kena ingat yang format saya bagi ni lah. Itu cara dia. Okay, sale di situ, take the word. So 96,000 dapat situ. Okay. Opening stock kat situ sebab kita memang beginilah formatnya. Okay. Tapi kalau anda nak buat format sendiri pun boleh. Dah asalkan jawapan tu betul tak ada masalah. Okay. Tapi ni yang format yang biasa orang buat lah. Okay, 3 format. Nak buat 2 kolom pun boleh. Kalau anda rasa anda selesa buat 2 kolom, boleh buat 2 kolom. Nak buat 1 kolom pun boleh kalau anda rasa 1 kolom anda rasa okey lagi kan. Tapi ikut standardnya, sistem yang lebih sistematik kita buat 3 kolom lah. So kena hafal lah, kena ingat lah.
Okey, sale kat tengah tolak dengan retail input 9,000. Okey, kemudian opening stock kat situ, kemudian purchase. Kena hafal, nak kena hafal lah dia punya ni. Okey. Untuk topik ni memang kalau final exam, kalau insyaAllah kalau keadaan okey, ada final exam, dia memang satu soalan memang sediakan soci dengan soft. Okey, anda kena sedia bagi try balance banyak-banyak. Dia akan bagi try balance. Kemudian anda kena sediakan soci dengan softy lah. Okey. Satu soalan khas untuk topik ni saja. Satu soalan. 25 markah. So nak tak nak memang kena ajar lah. Antara topik yang penting jugalah. Lain daripada untuk anda belajar. Okey, dalam poli ni penting jugalah untuk anda tahu baca. Anda tahu, ni tahu sale kat sini, kita baca kat soci. Kan, kita tengok gross profit untung kasar, kita belajar kat soci, kita tengok kat soci juga, nak tengok untung kasar, bisnes kan. So kita tengok kat situ. Okay, so kita tahu juga apa itu cost of goods sold, kita tahu apa itu sale cost, tu pentingnya account. Okay, tak adalah anda nanti kalau berniaga dan sebagainya ditipu ataupun di kelentong oleh yang pandai account ni. Anda tak tahu account tapi orang yang pandai account ni dikelentong, anda kata kita untung ni padahal rugi sebenarnya. Okey. Itu pentingnya account untuk anda belajar. Selain daripada untuk wajib untuk belajar kan, untuk ilmu pengetahuan masa akan datang jugalah. Okey, boleh kelas? Ada soalan tak? Boleh. Boleh. Kita stop sampai gross profit dulu. Boleh kita belajar sampai gross profit dulu. Nanti net profit untung bersih kemudian. Nanti pening pula kan, banyak-banyak kan. Kita belajar step by step. Kita belajar step pertama iaitu untuk mengira gross profit dulu. Okey, so kalau boleh, okey, ni ada soalan. Okey, ni ada soalan. Semua yang nampak tak soalan? Boleh. Boleh. Okey, sekejap. Saya nak adjust sikit soalan ya, sebentar. Ada kesilapan sikit sebentar. Ada paper je tak boleh? Nak bagi dia kan tak tukar nama. Tak dah. Tak apa. Kali present ke tu? Tambah dia pula. Ya, tu je 500 je. Dia tambah juga. Present pula. Okey, halo. Semua masih ada ke? Ada. Okey. Okey. Boleh nampak tak? Boleh semua boleh salin? Okey, saya nak anda keluarkan kertas, keluarkan pen, pensel dan sebagainya. Okey. Boleh nampak tak?
Tak. Tak. Tak nampak. Tak nampak pula. Sekejap. Tak ada. Okay, dah tadi. Okay. Okay. Okay, nampak tak? Boleh. Boleh. Okay, so salin dulu soalan ni. Okay. So salin soalan ni. Okay, so boleh salin soalan ni. Okay, so saya nak anda sediakan soci untuk kita kira gross profit dulu. Untung kasar dulu. Okay, untung kasar dulu. Tapi siapa yang pandai yang dah belajar dulu boleh kira net profit terus lah. Siapa yang dah pernah belajar account dulu kan. Okay, tapi kalau boleh semua sekarang ni buat sampai gross profit dulu lah. Kita buat step yang pertama dulu. Okay, kita kira soci untuk gross profit dulu.
Encik buat sampai gross and profit loss je ke? Ke Encik tak ada? Encik tak ada je. Diamlah. Kerek-kerek lah Anis. Dah siap. Halo, kelas. Okay, semua dah siap dah ke? Dah. Okay, alright. Mana lagi yang lain? Okay, masuk balik. Okay, banyak dah bagi masa untuk siapkan. Okay, masuk. Mana lagi? Okay. Tolong WhatsApp segera kepada kawan-kawan yang lain yang mana yang tengah buat apa-apa tu. So, tolong masuk. Okay, semua dah masuk dah ke? Dah bagi nama ni. Sebelum kita nak bincang. Okay, 7 hari bulan. Okay, saya nak ambil attendance kejap. Ambil attendance untuk di pertengahan ni. Nanti di hujung kelas pun saya akan ambil sekali lagi lah. Attendance ini 7 bulan 10 ha. 7 bulan 10. Okey. Okey, saya nak panggil Nur Syamim ni. Ada tak Nur Syamim ni? Okay, on mic. Nur Syamim ni ada tak? Tak ada Tak ada Tak ada Nur Syamim ni. Okey, ni Aisyah ada tak? Ni Aisyah. Saya Encik. Okay, Aisyah ada. Okey, Nurul Aisyah ada tak? Nurul Aisyah. Ada Encik. Aisyah ada. Okey, Nur Fahanah. Saya. Okey, Nur Fahanah ada. Okey, seterusnya Nur Nadirah ada tak? Nur Nadirah. Nur Nadirah tak ada? Tak ada hari ni Okey, Anis Sabrina ada tak? Saya. Okey, ada. Nur Faizah ada tak? Nur Faizah. Saya. Okey, ada. Nur Khairunnisa Saya Encik. ada. Nurul Fatinisha ada tak? Nurul Fatinisha.
Nur Fatinisha ni masalah ni 2 kali dah. Banyak kali tak hadir kelas ni. Okey, tak ada juga Nur Fatinisha. So siapa yang berdekatan dengan Nur Fatinisha ni, rumah dekat ke ataupun mereka yang sahabat baik okey, boleh pesan pada dia lah. Penting untuk hadir kelas Dan nanti dia kata kalau ada final exam dia akan kena bar. Okey, tidak boleh masuk ke final exam lah, dia kena mengulang sub. Alright, okay, next. Siti Nufatihah, ada tak? Siti Nufatihah. Siti Nufatihah ada tak? Siti Nufatihah. Tak ada. Macam Mimi dia ni masalah lain ke apa ni? Ada kat sini. Siti Nufatihah tak ada Namun dekat tim dia pun tak ada juga ni. Okay, Siti Nufatihah pun tak ada ni. Tapi dia punya kehadiran setakat ni okey. Mungkin hari ni buat tak ada. Okey, Ishraf ada Ishraf? Saya. Okay, Ishraf ada. Nur Syahidah? Saya. Syahidah ada. Najwatun Najihah? Saya. Ada. Nur Nadia Nisa? Ada Nur Nadia Nisa? Mana Nur Nadia Nisa? Nur Nadia Nisa ni pun kehadiran agak kurang memuaskan juga ni. Okey, kalau so pesan jugalah pada kawan ni Okey, kalau dekat tim ni tengok macam tak ada juga ni. Nur Nadia Nisa ni. Okey, antara yang kurang memuaskan kehadiran Nur Nadia Nisa, Nur Fatinisha. Okey. Nur Farah Diana ada tak? Farah Diana? Ada. Saya. Okey. Nawati ada? Saya. Okey, ada. Nurul Izzah? Saya. Siti Aisyah? Saya. Nur Hadawiyah? Saya. Okey, ada. Siti Nurjana. Ada tak Siti Nurjana? Siti Nurjana. Ini pun seorang lagi yang bermasalah dari segi kehadiran kayak yang online lah. Kalau fizikal tak cuba, kita pernah jumpa kan, sama jugalah. So 3 orang ni so minta pesan daripada mereka lah yang kurang kehadiran yang agak kalau tak hadir juga banyak kali akan kena bar lah. Pada mereka tak cukup 80% kalau tak cukup 80% anda akan dibar daripada mereka final exam. So Siti Nurjana ni minta pesan pada dia lah. Okey, kalau ada masalah lain sebagainya selalu atasi secepat mungkin. Okey, Amir Izzuddin ada Ada. Okey, Nur, dan last sekali Nur Anissa. Ada tak Nur Anissa? Nur Anissa ada tak? Ada. Saya. Ada. Ya. Okey, Nur Anissa ada. So yang lain tak ada masalah lah. Cuma 3 orang ni lah kehadiran dia agak berbahaya kat sini lah kalau masih lagi tak hadir hari ni pun tak hadir kan. Selain daripada tak hadir, tak belajar juga. Bila tak belajar, tahu-tahu je lah kan. Nanti kalau ada final exam ke ada test ke tak boleh nak jawab. Itu yang masalahnya tu. Okey. Kalau tak hadir, tak timbul masalah, tak apa. Kalau dia tak hadir tu tak belajar. Itu yang masalah yang paling utama yang sepatutnya kena dielakkan lah bila kita tak hadir online kan belajar. Okey, kita sambung. Encik. Okey. Ya. Nur Narira dia ada. Tapi mak dia tak boleh on. Nur Nadira Nordin. Sebab dia Ada, dah raise hand dah tu. Mic tak boleh on. Mic rosak. Sekejap Tak saya ada. tengok kat Nadira. Tapi dia ada je tu. Dia raise hand dah. Sana ada. Okey. So tolonglah beli ke apa ke repair ke Anda punya mic tu. Okey. Okey, ada Nadira ada Okey, tapi Nadira ni attendance dia okey, tak teruk lagi lah. Okey, yang teruk 3 orang tu. Okey, yang kehadiran yang agak kurang memuaskan lah ada 3 orang kan, Nur Fatinisha, Nur Nadia Nisa dengan Siti Nurjana. So minta siapa yang sahabat baik tu boleh nasihat dan pesan lah pada mereka ni. Okey, supaya kehadiran tu cukup 80%. Kalau tak cukup tanpa sebab, okey, tak apa sebab yang memuaskan lah. Okey. So kita akan kena bar lah kat situ. Alright, okay, kita sambung. Kita nak sambung untuk bincangkan jawapan untuk kena punya exercise tu. Okay, bincang.
Okay, so nak minta lah seorang tolong share jawapan dia. Okay, seorang tolong share jawapan. Okay, so step yang pertama tu tak apa kan. Step pertama anda kena classify, yang tu masing-masing buat sendirilah. Yang penting kena hasilkan soci tu sampai gross profit tu. Saya nak tengok yang tu lah. Okay, so minta seorang lah. Okay, Enawati siap dah? Dah. Dah. Boleh tolong ambil gambar dah ke? Tolong share, nak share ni. Okay. Yang lain boleh sambil-sambil tu boleh ambil gambar anda punya ataupun scan anda punya hasil kerja tu. Dia nak tengok. Okay. Saya belum ambil gambar lagi, lupa. Ambil lagi. Sekarang siapa yang belum ambil gambar sekarang? Ambil gambar ataupun scan sekarang. Okay, sebab kita nak tengokkan jawapan tu kan lebih senang lah. Saya check tengok betul-betul. So yang lain pun boleh tengok kat situ kan. Okay, saya bagi 5 minit untuk semua orang dalam kelas ni untuk ambil gambar dan scan. Okay, sekarang. Okay. Ambil gambar dan scan sekarang. Okay. 5 minit. Enawati kalau dah siap nanti boleh share terus. Okay, boleh share guna nak panah tu kan, share terus anda punya jawapan. So sambil rakan yang lain tu ambil gambar, so kita boleh tengok jawapan lah. Tak adalah buang masa kan. Okay, Enawati dah share. Yang lain boleh tengok. Boleh besarkan tak? Nampak kecil tu? Tak nampak. Nampak kecil ke? Nampak kecil. Tapi boleh lah. Siapa yang guna PC mungkin nampak, guna handphone tu mungkin tak apa clear. Saya guna phone. Yang ni. Okay. Tengok sale situ dah masuk. Okay, return inward tolak. Dapat sale. Okay, boleh nampak. Siapa yang tu, okay, ni nampak amount je. Je lah. Nampak sekali. Kecilkan sikit. Bagi nampak dia punya item tu. Item. Tu bagi besar tu. Okay, yang ni okay. Dia lah. Ni tak nampak pula yang amount sebelah sana tu. Kan? Tak apa, kecilkan macam tadi. Yang ni okay. Okay. Boleh. Okay, so net sale. So semua dapat opening stock. Kita masuk kat situ. So purchase, tolak return hours 150. Okay, kemudian tambah custom duty. Okay, carriage inward tak ada Tak ada. So kalau tak ada tak perlu letak. Kosongkan je. Okay, kalau mana ada item-item yang tak ada kan. Contoh return outward tak ada ke, return inward tak ada. Anggap dia kosong. Tak perlu letak. Okay. Tapi kalau letak boleh juga letak lah. Memang kosong kat situ pun boleh juga. Tapi kalau tak letak lah semua tak apa. Tak ada masalah. Okay. Dan tolak closing stock dapat situ. So dapat situ. Gross profit 6,300. Okay, semua dapat tak 6,300? Semua dapat tak? Yang lain? Dapat. Dapat Okey, terima kasih Nawati. Okey, kita nak tengok jawapan orang lain pula. Okey, nak tengok jawapan orang lain pula.
lain? Okey, Nur Khairunisa, boleh share jawapan? Boleh tolong share jawapan? Okey, Nur Khairunisa ada tak? Respon sikit. Ada Encik. Okey, boleh share. Okey. Yang ni clear ambil gambar ni. Okey, so 25,000 sale, tolak kat situ return one dan sale dapat 24,500. So open in stock kat tengah tu. Okey, purchase tolak return outward 700. Hilang pula. Okey, ada balik 15,300. So tambah carry dua tak ada. Tak letak pun tak apa kat situ. Okey, cost of goods sold dapat situ. Okey, tolak closing stock dia dapat case cost. So dapat 6,300. Okey, siapa yang tak dapat jawapan tu boleh tengoklah jawapan kawan ya. Boleh buat pembetulan lah. Okey, boleh buat pembetulan. Okey, terima kasih Nur Khairunisa. Okey. Alright, so kita akan buat satu lagi exercise tambahan lah. Okey, so saya akan share. Share. Baik. Again. Dah. Okey. Okey, ini exercise 2. Exercise 2. Boleh semua boleh nampak ah? So, boleh nampak? Boleh. Boleh Okey, so boleh salin soalan ni. Okey, kemudian saya nak anda sediakan soci sampai gross profit dulu. Hari ni kita boleh sampai gross profit dulu. Nanti next class nanti minggu depan kita boleh sampai net profit lah. Kita akan buat complete set soci. So soci sampai gross profit saja. So salin soalan ni. Exercise 2 ni. Nanti kita akan gunakan juga nanti untuk next exercise ni. Untuk buat soci dan sebagainya. Sebab tu dia panjang banyak sikit. So boleh salin. Okey, kemudian dah siap soci sampai gross profit. Saya nak anda scan atau ambil gambar kemudian hantar dekat kita punya Google Class Note lah, kita punya note. Okey, dekat team ni dekat note tu lah, Class Note tu hantar dekat kita punya Class Note. Okey, boleh kelas? Boleh. Okey, boleh Boleh. So sekarang ni boleh salin. Okey, kemudian buat, kemudian hantar dekat kita punya Class Note tu lah. Okey, nanti kita jumpa balik sekarang ni pukul 11.30. Dalam pukul 11.45 kita akan kembali semula lah. Siap ke tak siap kembali semula pukul 11.45. Okey. Siap atau tak siap pukul 11.45 kita kembali semula untuk ni lah, untuk kembali semula di dalam kelas. Okey, so boleh salin dulu Okey.
Cik.
Ih, apa tu? Aduh.
Okey, halo, halo. Okey, halo, halo. Halo kelas. Siap salin dah ke? Ya, Encik. Okey. Rasanya dah siap belum? Dah. Hari ni dah siap? Oh, bagus dah siap tu. Okey, sebentar. Okey, siapa yang dah siap tu cuba raise hand yang angkat tangan yang dah siap. Tekan butang tangan dekat tu. Nak tengok apa yang dah siap. Apa orang yang dah siap angkat tangan? Kalau dalam kelas kita angkat tangan ni kan, so dalam team ni kita boleh angkat tangan juga. Okey, pun 1, 2, 3, 4, 5, ramai siap ni. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang ni belum siap lagi? Mana yang dah siap tu angkat tangan, nak tengok apa mereka semua dah siap. Kalau semua dah siap kita boleh bincang terus jawapan. Okey. Sampai tu boleh upload dekat kita punya kelas kita punya kelas note dekat team. Okey, boleh upload dekat situ. Kita boleh tengok lah. Okey. File, kelas note. Okey. Okey, ini. Okey, boleh upload dekat kita punya kelas note Okey, siapa yang dah siap tu boleh upload dekat kita punya kelas note. Siapa yang belum siap tu boleh teruskan buat. Okey. Cuma nampaknya ada yang belum masuk lagi ni. So boleh tengok kat situ Central balance. Okey. Okey, ni dah masuk, tak ada lagi. Ada yang tengah masukkan Kita tengok berapa orang yang dah siap. Okey, ada berapa orang yang tak siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang dah siap, separuh kelas lebih. Sudah separuh kelas dah siap Okey, bagus. Okay, yang dah siap tu boleh scan, ambil gambar dan hantar dekat kita punya kelas note lah. Okey, yang belum siap, ada lagi yang belum siap ni. Kalau semua dah siap, kita boleh bincang jawapan ni. Sebab ramai yang belum siap lagi. Okey. Okey, ni tak ada. Syahidah. Surveillance tak masuk lagi. Okey. So siapa yang dah siap tu boleh upload dalam kita punya OneNote class note dekat kita punya ni. Okey, Sochi. Okey, ni ada ni. Masuk dah ni. Siapa punya ni? Ani Sabrina. Oh, saya ingat kepala. Dia berpusing dia punya tu. Okey, so semua dapat ke? Apa tu? 1,101,250 gross profit. Boleh banyak sikit lah. Kena guna calculator sebab dia punya amount dia tu agak besar sikit lah. Okey. Okey, ada soalan tak kelas untuk exercise tu ni? Siapa ada soalan tak? Tak ada. Item yang anda rasa tak pernah jumpa ke tak ada Okey, so harap semua boleh siapa yang belum siap tu siapkan. Okey. Kemudian dah siap nanti pastikan ambil gambar ataupun scan dan masukkan dalam kita punya OneNote ni lah, OneNote class note. Di dalam class notebook ni, dalam team ni lah. Okey, banyak lalu kan. Yang lepas pun yang kita boleh tengok lah sebagai untuk nak ulang kaji. Buka je kat sini. Kita ada soft copy punya yang kita ambil gambar tu, so senang untuk anda ulang kaji lah selain daripada yang anda simpan hard copy tu kan. Okey, so ada soalan tak sebelum kita nak akhirkan kelas untuk hari ni? Ada soalan tak? Kelas? Halo, halo?
Tak ada. Tak ada. So tak ada, nanti kita akan sambung kita akan sambung next class. Okay, minggu depan kan hari Isnin kan, insyaAllah kita akan sambung. Soci lagi, kita akan kira net profit kita akan kira net profit lah minggu depan. Okay, so kalau ada soalan kita jumpa lagi nanti hari Isnin. Sekian saja, terima kasih semua di atas perhatian untuk kelas hari ini. Okay, dan pesan kepada 3 rakan yang kehadiran tu kurang memuaskan tu lah supaya hadir pada hari Isnin nanti. Okay, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Okay, sama. Terima kasih, Cik.